Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita dapat bersama-sama lagi dalam sesi tadabbur harian. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-269. 269. Alhamdulillah, sebelum daripada kita meneruskan tadabbur kita pada kali ini, diminta kepada semua sahabat-sahabat yang berada di line insya-Allah untuk memberikan feedback gambar dan juga suara insya-Allah. Moga-moga tak ada masalah. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Jadi hari ini insya-Allah kita akan tengok daripada surah An-Nahli ayat yang ke-15 sehingga ayat yang ke-26 insya-Allah. Kita akan tadabbur sama-sama. Kita akan tengok fokus kita insya-Allah di dalam sesi tadabbur kita ni adalah untuk kita melihat secara umumnya apakah makna perkataan ataupun makna-makna daripada ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita. Yang keduanya, kita akan fokuskan kemungkinan ada beberapa perkara-perkara yang baru yang belum kita sentuh lagi sebelum daripada ni. Setengah-setengah daripada perkara-perkara ni adalah perkara yang tidak disentuh lagi, tidak pernah kita jumpa lagi. Contohnya ialah perkara-perkara yang barulah kita katakan, yang tidak ada lagi di dalam surah-surah sebelum daripada ni. Jadi insya-Allah kita akan tengok hari ni 269. Harap sama-sama kita dapat buka mushaf untuk kita dapat sama-sama merhatikan, melihat, cuba untuk memahami serba sedikit tambahan daripada pembacaan kita, daripada terjemahan-terjemahan yang ada yang kita boleh dapati insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subula la'allakum tahtadun. Sadaqallahul azim. Ayat yang saya bacakan tadi, ayat yang ke-15, sebagaimana kita sebutkan sebelum daripada ni bahawa surah An-Nahli ini adalah mempunyai tema utamanya adalah berkenaan dengan nikmat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat yang pelbagai kepada kita semua manusia untuk menunjukkan kepada kekuasaan, kebesaran, limpahan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita semua. Jadi masya-Allah kan, hari ini kita akan jumpa lagi Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita di atas bumi kita ni, di atas muka bumi ni. Kalau sebelum daripada ni kita telah baca tentang apa yang ada di laut, apa yang ada di udara, di langit dan sebagainya, maka kita tengok sekarang ni Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan wa alqa, artinya Allah Subhanahu Wa Taala kata campakkan, wa alqa, dan dia mencampakkan fil ardi, di atas muka bumi ni, di atas bumi ini, rawasiya artinya ialah bukit-bukit yang teguh, rawasiya. Jadi Allah Taala kata dia yang telah meletakkan bukit-bukit yang teguh di atas muka bumi ini, antamida bikum. Tamid artinya ialah makna tataharrak, maknanya dalam bahasa Arab artinya ialah bergoyang. Jadi apa antamida bikum, seolah-olah macam berkatakan bahawa bukit-bukit ini supaya kamu bergoyang. Bukan, maksudnya ialah supaya kamu tidak bergoyang dengannya, iaitu bukit-bukit ini meneguhkan bumi ini. Bukit-bukit ini, sebab itulah maknanya kita kalau sengaja-sengaja kan, tidak, maknanya dikatakanlah oleh pakar-pakar bahawa apabila tak ada bukit-bukit ini akan bumi jadi seperti kosong, maka dia akan jadi bukit-bukit sebenarnya ada peranan dia. Di samping peranan kecantikan, peranan dan sebagainya, maka ianya adalah merupakan antamida bikum, supaya bukit-bukit ini akan mengkontrol, menseimbangkan, supaya tidaklah kita ni rasa, dia kata bergoyang, la tatharrak bikum. Kemudian Allah Ta'ala sebut lagi wa anhara, dan Allah Ta'ala jadikan anhar, iaitu sungai-sungai. Allah Ta'ala itu semua nikmat lagi. Wa alqa, maknanya wa alqa fil ardi anhara. Allah Ta'ala meletakkan di atas muka bumi ini
anhar, sungai-sungai, dan kemudian subula, jalan-jalan, iaitu manusia boleh lalui. Bukan mesti jalan raya. Jalan raya ni manusia buat kan, tapi maknanya sebelum daripada manusia buat jalan ni, manusia dah berjalan dah. Jadi ada jalan-jalan, laluan-laluannya, sama ada celah bukitnya, di lautan ke, di tanah-tanah pamah, tanah biasa ke, so ada jalan-jalan. Semua adalah Allah Subhanahu Wa Taala jadikan la'allakum tahtadun. Moga-moga dengan adanya perkara tersebut, ada sungainya, ada lautnya, ada bukitnya, ada jalannya, la'allakum tahtadun, kata ulama ialah supaya kamu ni boleh sampai. Tahtadun maknanya bukan boleh dapat petunjuk sini, tapi maknanya boleh berjalan dengan mudah ke tempat yang kamu nak pergi. Cuba bayangkan, bukit tak ada, sungai tak ada, tanah kosong saja, betapa susahnya kan. Kita akan sesat. Kalau kita bayangkan dalam hutan pun kita mungkin boleh sesat apabila keadaan tu sama, tak ada sungai. Tapi bila kita jumpa sungai, oh ni sungai, oh ni bukit, tu Allah Ta'ala kata, dalam tafsir jalan lain kata adalah ila maqasidikum, iaitu la'allakum tahtaduna ila maqasidikum, kamu boleh berjalan dan kamu boleh nampak, tahu di mana kamu berada sekarang ni. Wa alamat, dan seterusnya Allah Ta'ala kata wa alamat, dan Allah Ta'ala jadikan tanda-tanda. Allah Ta'ala jadikan perkara-perkara sebagai tanda-tanda. Wa bin najmi, tanda-tanda apa? Tanda-tanda untuk kamu dalam perjalanan kamu, sebagaimana kita sebutkan tadi. Wa bin najmi hum yahtadun, dan begitu juga Allah Ta'ala jadikan iaitu bintang. Najmi itu maknanya bukan satu bintang saja, tapi dalam tafsir kata wa bin nujum, maksudnya ialah an-najmi, iaitu secara umum maksudnya ialah an-nujum, iaitu bintang-bintang Allah Ta'ala jadikan di langit ini, terutama orang berada di laut. Maka kalau dia tak ada bintang tu akan sesat lah. Kita sekarang mungkin ada navigation ke kita, tapi itu maknanya adalah benda yang baru yang diciptakan oleh manusia, yang semua tu adalah bersandarkan, juga berlandaskan kepada bintang-bintang. Jadi manusia tak boleh lari daripada bintang-bintang ni kan. Jadi sebab itulah kan setengah-setengah negara tu penting, dia kata tulis situ kan, letak situ gambar bintang pada bendera dia, nak menunjukkan bahawa bintang-bintang ni sangat penting. Ada bintang selatannya, ada bintang utaranya, ada bintang baratnya, ada bintang timurnya kan. Jadi wabin najmi, Allah Ta'ala jadikan bintang-bintang tu di samping. Sebelum daripada ni kita bacakan bahawa bintang ni adalah untuk perhiasan kepada manusia, dia juga adalah untuk menjadi hum yahtadun, mereka ini menjadi petunjuk. Mereka dapat petunjuk, mereka dapat bagaimana arah, tahu arah kan, ini arah kiblatnya kalau kita orang Islam kan. Kalau tak Islam pun dalam perjalanan biasa pun, maka itu semua sepatutnya adalah menjadi rasa syukur manusia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Afaman yakhluq, jadi sekarang ni sampailah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala tanya manusia ni, afaman yakhluqu kaman la yakhluq, soalan, adakah dia yang menciptakan tu sama dengan yang tidak menciptakan? Maksud yang tidak menciptakan iaitu apa-apa yang disembah oleh manusia selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berhala-berhala ke, bukan berhala ke, ataupun dalam bentuk kayu apa, dalam bentuk apalah, hawa nafsu dan sebagainya. Adakah yang tidak mencipta itu sama dengan yang menciptakan? Afaman yakhluqu kaman la yakhluq, adakah yang menciptakan sama dengan yang tak menciptakan apa-apa? Afala tazakkarun, kamu ni tak ambil peringatan ke? Allah Ta'ala kata afala tazakkarun, kamu ni tak ambil peringatan, tak ambil tazakkur, tak ambil ibrah, dan sebagainya lah. Wa in ta'uddu, akhirnya Allah Ta'ala tanya secara umumnya. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala beritahu wa in ta'uddu, kalau kamu ni ta'uddu, kamu nak mengira, menghitung, membilang kan, mengaudit kan, nikmat Allah la tuhsuh, kamu tak mungkin akan dapat tuhsuh, kamu akan dapat mengiranya. Kamu tak akan dapat, tak mungkin nak bilang, tak. Sebab apa? Sebab ianya terlalu banyak kan. Tu tak kira lagi nak bersyukur macam mana kan. Syukur tu cerita lain. Maksud ini nak kira pun tak mampu dah kan. Innallaha laghafurur rahim, dan Allah Ta'ala sebutkan kaitan dia ialah Allah Ta'ala ni maha ghafur, maha pengampun, dan rahim, sangat sayang kepada makhluknya, sayang kepada kita semua, kepada hamba-hambanya. Jadi Allah Ta'ala ni mengampunkan kita kalau kita ni ada kekurangannya, kalau kita ada kelemahannya. Jadi kalau kita engkar ke, kita lupa ke, kita lalai ke, kita apa ke, Allah ada dua sifat ni, Ghafur dan juga Rahim. Kepada orang Islam, kepada orang kafir kan, Allah Ta'ala ingatkan benda-benda ni semua kan, bahawa nikmat Allah Ta'ala tu terlalu banyak. Ayat yang ke-19 kita tengok Allah Ta'ala berkata, wallahu ya'lamu ma tusirrun wa ma tu'linun,
Kamu jangan anggap bahawa Allah Ta'ala ni tak tahu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu ma tusirrun, apa yang kamu sembunyikan, wa ma tu'linun, dan apa yang kamu iklankan. Maksudnya kamu zahirkan ke, kamu nampakkan ke, kamu tak nampak ke, Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala Allah ingatkan kita di sini kan, bahawa sebenarnya kita tak mungkin akan dapat lari daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Manusia hilang dalam nikmat dia makan nikmat Allah, dia dapat nikmat Allah kan, dia menghirup udara daripada nikmat Allah kan, macam-macam dia ambil daripada nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi apakah mereka ni bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Inilah yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut kat sini kan. Nak kira pun, nak bilang pun nikmat Allah terlalu banyak dah. Apakah kamu mampu nak bersyukur pula kan? Jadi Allah Ta'ala kata, kena sekarang ni apa yang kamu buat, sama ada kamu bersyukur, kamu tak bersyukur, Allah Ta'ala tahu. Kamu jangan ingat bahawa Allah Ta'ala tak tahu kan. Jadi Allah Ta'ala kata, wallahu ya'lamu ma tusirrun wa ma tu'linun wallazina yad'una min dunillah. Kemudian seterusnya Allah Ta'ala sebut, wallazina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an. Allah Ta'ala sekarang ni bandingkan, cuba kamu fikir sikit kan, iaitu apa-apa yang kamu sembah ni, yad'u, orang, wallazina yad'u ni maknanya ya'budun. Kata dalam tafsir kata iaitu dia ada dua bacaan sini ada dua qiraat sini. Satu qiraatnya wallazina yad'un, dan ada lagi satu qiraatnya wallazina tad'un dengan tak. Wallazina yad'un, wallazina tad'un. Jadi wallazina yad'una min dunillah, yang qiraat kita baca wallazina yad'un. Yad'un maksudnya mereka menyembah. Kalau tad'un maksudnya kamu menyembah. Jadi kamu ke mereka ke, makna orang yang tidak beriman ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata apa yang kamu sembah ni selain daripada Allah, apa yang mereka sembah selain daripada Allah itu, la yakhluquna syai'an, sifat mereka ialah sifatnya langsung tak boleh menciptakan apa-apa. Boleh ciptakan apa-apa ke? La wa hum yukhlaqun, sedangkan mereka itulah sendirinya dibuat oleh tangan-tangan penyembah tu. Yukhlaqun, mereka itu dibina kan. Tengokkan mereka diukir, asalnya mereka ni simen saja, asalnya mereka batu saja, asalnya mereka ni kayu saja kan. Tapi lepas tu mereka tu diciptakan oleh penyembahan, dan kemudian tiba-tiba yang mencipta, yang membuat mereka tu, itu adalah menyembah mereka kembali. Tu yang pelik tu. Jadi tiba-tiba boleh dirasakan itu ada power. Macam mana boleh ada power sedangkan dia sendiri pun. Jadi Allah Ta'ala tanya kan, supaya kita ni berfikir, wallazina yad'una min dunillah la yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun. Itu yang pertama. Mereka tak boleh nak cipta apa-apa, apatah lagi nak diciptakan. Dia sendiri pun diciptakan, dibuat. Kemudian amwatun. Perkara kedua, Allah Ta'ala sebutkan bahawa berhala-berhala itu amwat, mati, la ruh, maknanya tidak ada ruh. Bukan macam kamu ni manusia, ada ruh, boleh bergerak ke sana kemari. Tengokkan berhala-berhala tu, dalam tempat lain Allah Ta'ala sebutkan, kalaulah kan zubat iaitu lalat pun ambil sesuatu daripada mereka tak boleh nak buat apa, nak kejar pun tak boleh. Kalau manusia ni tengokkan, kalau kita ada lalat, kita boleh tempis, kita boleh apa, maknanya kita ni ada ruh. Maknanya manusia yang menyembah benda-benda tu, macam mana boleh sembah benda-benda tu, sedangkan dia kalau ikutnya lebih hebat lagi daripada berhala tu. Tapi tiba-tiba dia menyembah satu benda yang lebih teruk daripada dia sendiri, yang dia buat sendiri. Amwatun ghairu ahya, Allah Ta'ala kata benda-benda tu semua mati, tak hidup pun. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun, dan berhala-berhala tu ma yash'urun, tidak merasai, tak rasa apa-apa, tak ada emosi, tak ada apa, memang tak ada kan. Dan tak tahu dan tak sedar pun, ayyana yub'atsun, bilakah mereka ini akan dibangkitkan. Bilakah, ya ayyan maknanya mata, maknanya maksudnya ialah maknanya yub'atsun tu siapa? Yub'atsun tu ialah sama ada, ulama tafsir kata sama ada dia sendiri tu, berhala tu sendiri, bila nak dibangkitkan pun tak tahu, dan juga ataupun maksudnya ialah tu kamu semua ni, kamu semua tu yang manusia-manusia yang menyembah benda tu menyembah berhala tu, berhala ni tak tahu pun bila ni akan dibangkitkan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu kita bila dibangkitkan, dia yang membangkitkan kita kan. Jadi bagaimana dia tak tahu kita bila akan dibangkitkan? Tapi berhala-berhala tadi tu langsung tak tahu apa-apa. Jadi bagaimana manusia boleh sembah benda-benda tu semua? Jadi inilah benda-benda yang Allah Ta'ala minta kita supaya kita berfikir kan. Jadi amwatun ghairu ahya wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun ilahukum ilahun wahid. Kemudian Allah Ta'ala kata ilahukum, Tuhan kamu ni ialah ilahun wahid, Tuhan yang esa tu, Tuhan yang esa tu iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fallazina la yu'minuna bil akhirah,
Allah Ta'ala kata, dan orang-orang yang tidak beriman dengan hari akhirat itu qulubuhum munkirah, hati mereka ni sebenarnya Allah Ta'ala kata munkirah. Munkirah ni maknanya menafikan, maknanya jahidah, maknanya kan hati mereka itu kan munkirah, menolak apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Macam mana kan? Sebenarnya bukan badan mereka. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut sini kan ialah qulubuhum, kerosakan manusia itu, penolakan manusia itu. Yang menolak itu sebenarnya adalah tu manusia, hati manusia itu. Badan mereka ini sebenarnya mengikut saja apa yang dikehendaki oleh hati itu. Hati itu raja, jadi dia boleh suruh sini kan, dia suruh badan, dia suruh mata, dia suruh anggota, dia suruh organ, semua disuruh apa yang ada pada badan dia tu. Sedangkan badan dia adalah merupakan pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Badan dia tak nak sebenarnya, mata dia tak mau, telinga dia tak mau, kulit dia tak mau, mulut dia tak mau, semua benda tak mau sebenarnya. Tetapi oleh kerana dia raja, iaitu hati tu, maka raja tu pun menyuruhlah. Dia menyuruh buat macam ni, dia menyuruh kulit buat macam ni, dia menyuruh kaki buat macam ni kan. Sebab itulah nanti di hari akhirat kita akan baca kan dalam ayat Allah SWT sebut bahawa nanti kulitnya, matanya, telinganya nanti akan mendakwa tu si penyuruh dia tu, iaitu hati lah. Jadi maksudkan kita ni bila kita menarik manusia ialah menarik hati manusia. Sebab itulah Nabi SAW bukannya menghancurkan berhala-berhala semasa di Mekah tu, masa Nabi SAW berada di Mekah tu, tapi Nabi mengajak hati-hati manusia, mengajak manusia-manusia tu supaya jangan sembah berhala-berhala ni. Nanti apabila dah tak ada dah, bila hati tu dah menolak berhala-berhala tu, tangan mereka sendiri yang akan meruntuhkan berhala-berhala tu. Siapakah yang menghancurkan berhala apabila berlakunya pembukaan kota Mekah di zaman Nabi dulu? Ialah orang-orang yang dulunya kafir tu. Mereka sendiri yang akan memecahkan, menghancurkan berhala-berhala tu. Sedangkan mereka dulu adalah merupakan orang-orang yang menyembah berhala tu, yang membuat berhala-berhala tu. Jadi kita tengokkan bahawa hati manusia itu adalah satu benda yang sangat penting lah. Jadi apabila dapat menawan hati manusia, maka manusia itu akan tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Taala sebut sini wa qulubuhum munkirah, hati mereka itulah enggan, wa hum mustakbirun, dan mereka ini mustakbir, maknanya sombong, ego, tak nak ikut itulah sebenarnya yang tu. Jadi Allah SWT sebut seterusnya la jarama. La jarama dalam bahasa Arabnya ada 4 kali Allah Ta'ala sebut ini. Maknanya ialah la jarama, ikut makna asal ialah tidak pelik. Tapi ulama-ulama memberi makna la jarama ni makna haqqan, pasti, maknanya pasti, makna pasti annallah, Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah la tu tidak, jarama tu ikut maknanya pelik. Jadi tidak pelik. Jadi pasti maknanya haqqan, bahawa pasti Allah Taala ya'lamu ma yusirrun, Allah Taala tahu apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka bercakap secara perlahan kan, apa yang mereka sir maknanya rahsia, apa yang mereka rahsiakan, wa ma yu'linun, dan apa-apa yang mereka elankan, mereka zahirkan, mereka nampakkan, mereka bercakap dengan suara kuat dan sebagainya. Jadi Allah SWT tahu pasti, sudah sepastinya Allah Ta'ala tahu apa yang mereka rahsiakan, apa yang mereka iklankan. Innahu la yuhibbul mustakbirin. Dan kemudian Allah Ta'ala kata dia tak suka kepada orang-orang yang mustakbir, orang-orang yang sombong atas muka bumi. Siapa yang mula-mula sekali mustakbir ialah iblis. Allah SWT cerita apabila Allah Ta'ala minta kepada semua malaikat dan juga termasuk iblis pada masa itu yang berada di dalam syurga sujud kepada Adam, semua sujud kecuali illa iblis aba wastakbara. Jadi Allah Ta'ala sebut perkataan istakbara, maknanya ialah dia enggan dan dia takabur. Takabur kan apa? Kerana dia diciptakan, penciptaan dia adalah daripada api, Adam diciptakan daripada tanah. Jadi Allah SWT sebut sini la yuhibbul mustakbirin, Allah tak suka. Jadi kita atas dunia pun Allah Ta'ala tak suka. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi habbatu khardalin min kibrin. Nabi kata tak akan masuk syurga siapa yang ada dalam hati dia walaupun sebesar biji sawi daripada takabur. Jadi takabur iaitu merasai diri itu besar, merasai kita ni hebat daripada orang lain, dan kemudian menolak apa-apa kebenaran yang datang kepada kita. Tak kira datang daripada mana pun, kalau benda tu betul, kita terima. Kita terima kan. Itu nama dia ialah merendah diri, at-tawadhu. Lawan dia ialah at-takabur.
iaitu mustakbir dipanggil, orang takabur. Wa iza qila lahum, kemudian seterusnya Allah SWT sebutkan, wa iza qila lahum ma anzala rabbukum, iaitu apabila dikatakan kepada mereka apakah yang diturun, iaitu maza anzala rabbukum, apa yang Tuhan turunkan kepada Muhammad lah, maknanya kan. Mana apabila ditanya kepada mereka, kepada orang-orang kafir ni kan, ni yang diturun kepada Nabi Muhammad ni apa, ditanyakan, mereka akan kata apa? Qalu asatirunal awwalin, mereka kata asatirul awwalin, mereka akan kata asatir ni saja. Asatir ni maknanya dongeng-dongeng, cerita-cerita merapu-rapu, cerita yang tak ada sandaran, makna tak tahu datang daripada mana, penipuan-penipuan, akazib, dia kata itu maksud asatir. Jadi orang Quraisy ni mereka tahu, mereka sendiri pun tak boleh nak lawan apa kehebatan ayat Quran tu kan, tetapi oleh kerana mereka ni nak jauhkan manusia ni daripada Muhammad, menyebabkan mereka ni cipta macam-macam label dia letakkan kepada Nabi Muhammad. Jadi apabila ditanya yang turun kepada Muhammad tu apa macam pelik, itu yang berlaku lah di zaman Nabi dulu kan. Jadi bila ditanyakan kepada orang Quraisy, sebab mereka ni tinggal bersama Muhammad, orang lain ni datang daripada jauh, daripada luar kan. Jadi bila orang tanya kepada orang Quraisy, apa yang turun kepada Muhammad tu apa yang turun, mereka akan kata apa? Tak ada, itu cerita-cerita bohong je, jangan dengar. Itu maksudnya lah kan, mereka katakan, mereka nak labelkan Muhammad itu supaya orang tak dengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka kata asatirul awwalin, itu cerita-cerita dongeng-dongeng dulu. Kemudian liyahmilu, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala katakan bahawa mereka ni berkata macam tu, maka apa? Li situ, dia katakan li situ ialah, iaitu Allah SWT nak sebutkan bagaimana perangai jahat mereka itu, nak menunjukkan kerana inilah, maka kerana perkataan itulah, kerana penolakan itulah, maka Allah Subhanahu Wa Taala jadikan semuanya itulah liyahmilu auzarahum, itu semua akan menjadikan, dipanggil lamul akibah, akibat daripada perbuatan itu menjadikan mereka ini yahmilu auzarahum, mereka akan menanggung dosa-dosa mereka itu kamilatan. Kamilatan maksudnya semuanya, maksudnya ialah tak ada sikit pun yang akan dikurangkan. Jadi ertinya di sini ialah kalau tak ada kamilatan, maknanya Allah Ta'ala boleh mengurangkan. Kata ulama-ulama dalam akidah, dia kata ialah kalau dosa dilakukan oleh orang Islam, kemungkinan Allah SWT akan kurangkan. Kemungkinan Allah Ta'ala tak akan balas, tak akan masukkan dalam neraka kerana kesemua amalan-amalan mereka itu. Kemungkinan ada amalan-amalan orang beriman ini akan dikurangkan. Tapi orang-orang yang kafir ini Allah Ta'ala sebut sini kamilatan. Liyahmilu auzarhum, seluruh daripada dosa mereka itu akan mereka tanggung tanpa diampunkan. Allah Ta'ala tak ampunkan yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Tak cukup itu saja, bukan dosa mereka sendiri saja. Sebab apa? Dosa mereka itu enggan, mereka ni mengatakan, tapi mereka juga akan menanggung sebahagian wa min auzaril lazina yudillunahum, dan juga dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan. Inilah bahayanya, mana kadang-kadang orang-orang yang menyesatkan orang lain ni kadang-kadang membuat satu benda, kadang-kadang seorang tu dia buat jahat seorang diri dia saja, maka dia tak kacau orang. Maksudnya tak kacau orang tu maksudnya ialah dia tidak mempengaruhi orang lain. Tapi ada orang dia buat maksiat tapi dia ajak pula orang lain, maka dia akan menanggung, bukan sahaja menanggung dosa dia yang dia buat tu, tapi dia juga akan menanggung dosa orang-orang lain yang buat tu kerana mengikut dia. Jadi Allah Ta'ala sebut sini ialah liyahmilu wa min auzaril lazina yudillunahum, dan juga dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan tu bighairi ilmin, tanpa ilmin. Tanpa ilmin di sini ialah ulama kata ialah maksudnya iaitu orang-orang yang disesatkan tu tanpa pengetahuan. Jadi mereka ni ajak sesatkan orang ni, sedangkan orang ni adalah kadang-kadang setengah tu tak tahu bahawa apa yang mereka ajak tu adalah salah dan sebagainya, ataupun tak nak berfikir dan sebagainya. Ala sa'ama yazirun, Allah Ta'ala kata betapa dahsyatnya, betapa buruknya apa yang mereka lakukan ini, apa yang mereka tanggung ini. Tanggung dosa tu adalah dosa mereka sendiri, kemudian dosa orang lain pula mereka terpaksa tanggung juga. Seterusnya ialah ayat yang terakhir, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut qad makaral lazina min qablihim. Allah Ta'ala ceritakan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebelum daripada orang-orang Quraisy ni, sebelum daripada ni dah banyak dah sebenarnya. Kalaulah orang-orang Quraisy ni dia buat plan macam-macam, dia buat perancangan, dia nak halau Nabi, nak bunuh Nabi, nak
macam-macam lah kan, nak menyesatkan orang, membuat plan-plan supaya orang ni tak ikut Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Ta'ala kata, sebelum daripada ni pun dah berlaku dah. Qad makaral lazina min qablihim, sebelum daripada kamu ni Muhammad ni, orang-orang yang sebelum daripada ni pun, sebelum daripada orang Quraisy ni pun dah buat makar. Makar ni ialah perancangan jahat, maksudnya perancangan jahat mereka untuk menjatuhkan Nabi mereka, untuk menjauhkan manusia daripada Nabi-Nabi sebelum daripada tu, iaitu secara umumnya sangat banyak kan. Kaum Nabi Nuhnya, kaum Nabi Hudnya, kaum Nabi Salehnya, kaum Nabi Lutnya, kaum Nabi Ibrahimnya, semua ada tu. Orang yang sebelum daripada kamu dah buat dah, bukan kamu ni Muhammad sahaja. Jadi Allah Ta'ala kata ini macam hiburan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala beritahu bahawa orang-orang sebelum ni dah, tapi apa yang terjadi kepada mereka? Allah Ta'ala kata, setengah ulama tafsir kata ayat ini, iaitu ayat 26 ni adalah berkaitan dengan Namruz. Numruz dalam bacaan dia Numruz, dia kata Numruz ni iaitu Numruz bin Kan'an. Dia ni adalah seorang raja Babylon di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, yang berlawan dengan Nabi Ibrahim tu, tapi tak disebutkan nama dia dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut kat cerita ni orang-orang sebelum daripada kamu. Jadi ulama tafsir seperti jalan lain, dia kata maksud sini adalah iaitu Numruz tu. Tapi setengah ulama tafsir kata tak, dia lebih umum lagi. Orang-orang sebelum daripada kamu pun Allah Ta'ala kata telah buat planning jahat mereka terhadap rasul-rasul tu. Lalu apa yang berlaku? Fa'atahumullahu bunyanahum minal qawa'idi. Allah Ta'ala jadikan qawaid ni, artinya ialah iaitu kaedah, iaitu qawaid ni maknanya jamak kepada kaedah. Kaedah ni maknanya dasar tu. Kalau kita kata foundation lah, bila kita buat bangunan, kita ada foundation tu kuat biasanya, jadi mereka akan buat bangunan yang tinggi. Dulu pun manusia dah tahu kan pasal teknologi pembinaan ni dan sebagainya, jadi mereka buat bangunan tinggi tu. Tapi apa yang Allah SWT sebut sini ialah apabila Allah Ta'ala nak menghancurkan mereka, nak menunjukkan bahawa apa yang mereka buat ni sebenarnya adalah rapuh saja di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala kata fa'atahu Allah bunyanahum minal qawaidi. Jadi Allah Taala datangkan daripada bangunan mereka yang mereka bina, daripada dasarnya, pada dasarnya itu fakharra alaihimus saqfu, jatuh ke atas mereka atap tu. Makna binaan atas tu jatuh ke atas mereka. Fakharra alaihimus saqfu min fawqihim, daripada atas mereka, lalu matilah mereka. Itu cara, salah satu daripada apa yang Allah Ta'ala lakukan untuk mengazab manusia-manusia yang engkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi disebut sini min fawqihim, daripada atas mereka, wa atahumul azab min haitsu la yash'urun. Allah Ta'ala nak kata bahawa datang azab ni daripada satu pihak, daripada satu sudut, daripada satu arah yang mereka kadang-kadang tak jangka. Jadi ini boleh berlaku kan kepada kita semua juga pada hari ini. Mungkin Allah Ta'ala boleh buat kan, kita buat bangunan tinggi, kemungkinan bangunan tinggi itu runtuh. Kita buat satu, kadang-kadang buat kapal terbang itu menghancurkan manusia. Kita buat, kadang-kadang boleh datang dalam bentuk disaster lah, kita katakan malapetaka, ataupun bentuk-bentuk lah banjir ke, ribut ke dan sebagainya kan. Tapi boleh juga Allah Ta'ala iaitu buat kehancuran itu datang daripada apa yang kita bina sendiri, sebagaimana yang disebutkan di sini, iaitu Namruz, dia menyuruh orang-orang dia membuat satu bangunan yang tinggi, akhirnya bangunan itu runtuh dan menimpa orang-orang yang berada di bawahnya, lalu mereka mati. Jadi itu macam-macam cara Allah Ta'ala kata, maknanya Allah Ta'ala tu berkuasa, Allah Ta'ala tu boleh buat apa saja yang dia nak buat. Jadi sepatutnya manusia ialah takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan lupa, insya-Allah jumpa lagi dalam siri akan datang esok, insya-Allah, kalau tak ada masalah, muka surat 270, insya-Allah. Jangan lupa untuk share, jangan lupa untuk subscribe, jangan lupa untuk follow, insya-Allah, dan beri komen dan like, insya-Allah kan. Like, insya-Allah. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Kita tangguh majlis kita pada pagi ni dengan membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.